Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya, Doktor? Alhamdulillah. Okey, boleh. إلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نوينا التعليم والتعليم التذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini diberikan kesempatan, ruang dan peluang sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mengambil manfaat ruang keberadaan kita dan juga kesempatan untuk terus kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa melimpahkan kebaikan, kerahmatan, keampunan dan menjadikan asbab kebaikan ini adalah menjadikan kita sebagai ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ajajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pagi ini kita menyambung kembali perbahasan dalam surah Az-Zalzalah. Pada muka surat 356 kita masuk kepada perbahasan ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-8 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bi'ulumihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Tanda-tanda kiamat serta ganjaran kebaikan dan kejahatan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat dan bumi menghamburkan segala muatannya, dan ketika itu manusia tertanya-tanya gerangan apakah yang menimpa bumi. Pada hari itu bumi menampilkan citra beritanya bahawa Tuhanmu telah mentakdirkan malapetaka ini baginya. Pada hari berkenaan manusia bangun keluar berbondong-bondong dari kubur mereka untuk diperlihatkan balasan amal masing-masing. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan walaupun seberat darah, nescaya ia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau seberat zarah, nescaya ia akan melihat balasannya. Sebab turun ayat yang ke-7 dan yang ke-8, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud barang siapa yang mengerjakan, iaitu pada ayat yang ke-7, Ibnu Abi Hatim menerbitkan satu periwayatan dari Sa'id ibni Jubair radhiyallahu an, katanya apabila turun ayat yang ini maksudnya mereka menjamu makan orang-orang miskin dengan rela hati. Suratul Insan ayat yang ke-8. Orang-orang Islam mengandaikan bahawa mereka tidak akan diberikan ganjaran terhadap pemberian mereka yang sedikit. Segolongan yang lain pula menyangka bahawa mereka tidak akan dicela
terhadap dosa kecil seperti berdusta, melihat perkara yang haram, ghibah dan seumpamanya. Mereka berpendapat Allah Subhanahu wa taala hanya menyediakan neraka untuk dosa-dosa besar. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud barang siapa yang mengerjakan kebajikan walau seberat darah, nescaya ia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau seberat darah, nescaya ia akan melihat balasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan ayat ini faman ya'mal mithqala dzarrah sebagai al-jami'ah al-fazzah, iaitu rumusan serba lengkap. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang zakat keldai, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, ma anzalallahu fiha syai'an illa hadhihi al-ayah al-fadzatul jami'ah, iaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dengan maksudnya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan mana-mana ayat mengenainya melainkan ayat al-jami'ah al-fazzah ini, iaitu ayat yang ke-7 dan juga ayat yang ke-8. Imam Maqatil berkata, ayat ini turun disebabkan oleh perbezaan tanggapan antara dua lelaki apabila turunnya ayat wa yut'imuna at'ama 'ala hubbih. Salah seorang dari mereka didatangi oleh seorang peminta sedekah. Peminta sedekah tersebut meminta dia memberikan kepadanya sebiji tamar, secubit roti dan sebiji kacang. Lelaki tersebut berkata, permintaan ini amat sedikit. Kita diberi ganjaran berdasarkan yakni pemberian besar yang kita berikan. Seorang lagi pula memandang remeh terhadap dosa kecil. Dia berkata, aku tidak dikenakan apa-apa lantaran perbuatanku ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan galakan supaya melakukan kebaikan walaupun sedikit, kerana ia lambat laun akan menjadi banyak, dan memberi peringatan terhadap dosa kecil kerana lambat laun dia akan menjadi besar. Justru itu Nabi SAW telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Ali ibn Abi Hatim, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Jauhilah dari api neraka walau dengan menyedekahkan sebiji tamar. Sesiapa yang tidak memiliki apa-apa, maka ia bersedekah dengan mengucapkan kata-kata yang baik. Terus pada tafsir dan ulasan ayat yang pertama. Firman Allah Subhanahu wa taala maksudnya apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Apabila bumi bergerak dengan gerakan yang kuat, dari bahagian bawahnya ia diikuti dengan gegaran yang sangat dahsyat sehingga runtuh berkecai segala bangunan yang ada di permukaannya. Ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Sesungguhnya gegaran yakni malapetaka hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar, yakni dahsyat. Suratul Hajj ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman maksudnya, ia berlaku semasa bumi bergegar dengan gegaran yang amat hebat. Suratul Waqiah ayat keempat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan bumi menghamburkan segala muatannya, maksudnya bumi menghambur keluar mayat-mayat dan benda-benda yang tertanam di dalam perutnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan apabila bumi diratakan serta ia meluahkan muatannya dan menjadi kosong. Suratul Insyiqaq ayat yang ketiga hingga keempat. Imam Muslim dan Imam Tirmizi meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksudnya bumi akan memuntahkan seluruh khazanahnya yang mahal seperti bongkahan emas dan perak. Lalu tampillah orang yang membunuh dan dia berkata, aku membunuh disebabkan barang ini. Kemudian tampil pula orang yang memutuskan silaturahim dan dia berkata, aku memutuskan silaturahim kerana barang ini. Seterusnya tampil pula orang yang mencuri dan dia berkata, tanganku dipotong kerana mencuri barang ini. Akhirnya semua mereka meninggalkan bongkahan tersebut tanpa mengambilnya sedikit pun. Mayat-mayat diluahkan dari perut bumi pada tiupan sangkakala yang kedua. Jadi hajah-hajah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perbahasan berkenaan dengan suratul Zalzalah ini, masyhur yang telah kita letakkan dalam perbahasan awal oleh para ulama mufassirin, bahawa ayat ini sepatutnya adalah ayat Makkiyah, tapi diambil kepada ayat Madaniyah.
Ayat Makkiyah ini ceritanya ni apa? Tentang hakikat keimanan kepada Allah perihal berkenaan dengan kiamat. Allah mulakan dengan kalimah idza zulzilatil ardu zilzalaha, iaitu apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat. Ini dalam kaedah bahasa Arab. Kaedah bahasa Arab, kalau disebut dengan idza ataupun kalimah in, alif zal alif, ataupun kalimah alif nun, dua kalimah ini dia akan maksud apabila. Maknanya disebutkan contoh kalau idza ja itu apabila, idza zul apabila. Tapi kalau kalimah yang lain maknanya apabila, iaitu kalimah yang maksudnya dengan apabila juga adalah kalimah in. In tu apabila juga. Contoh kalau kita letakkan in zulzilatil, itu juga bermakna dengan apabila berlakunya bumi digegarkan. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kalimah idza, dia berbeza. Berbeza apa dia? Iaitu kalau Allah letakkan kalimah in, itu kemungkinan berlaku atau kemungkinan tidak berlaku. Itu kalimahnya apa? Kalimah in. Maknanya sesuatu itu berlaku ataupun tidak berlaku belum pasti lagi. Itu kalimahnya apa? In, apabila. Tapi kalau kalimah idza, itu apabila, maknanya apabila bumi digegarkan, yang perkara ini pasti berlaku dan pasti akan dihadapi oleh orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bab. Satu perbahasan yang lain dikatakan bahawa bila sebenarnya berlaku gegaran ini, sama ada selepas kiamat ataupun sebelum kiamat, ataupun isyarat nak berlakunya kiamat, ataupun memang itulah tandanya kiamat. Maka para ulama mufassirin mengatakan bahawa gegaran bumi itu akan berlaku ketika kiamat. Maka menunjukkan bagaimana kalau berlakunya ketika kiamat adalah isyarat bahawa peristiwa itu akan dihadapi hanya adalah pada orang-orang kafir, kerana orang yang akan menghadapi kiamat hanyalah di kalangan orang-orang kafir. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan juga sebagai peringatan dan jelas janji Allah, untuk melaksanakan janjinya itu bumi akan bergegar. Baik, kalimah zulzilatil, iaitu kalimah zilzalaha, iaitu gegaran yang sangat dahsyat. Para ulama mengatakan bahawa ini telah pun kita bahaskan dalam surah-surah yang sebelum ini juga, iaitu berkaitan dengan hal kiamat. Ketika mana dikatakan bahawa iaitu zilzalaha, gegaran itu bagaimana? Kalau wajah pernah pegang satu botol air, air kosong, kemudian kita masukkanlah apa yang vitamin C punya pil tu kan, kita masuk. Kemudian kita biarkan sahaja, dia akan naik. Tapi waktu itu tidak akan semuanya sama. Ini sebagai contoh ibaratnya sahaja. Tapi ketika mana waktu itu kita akan nampak terserak, atau maksudnya berselerakkan kepada vitamin C tadi masuk kepada dalam airnya tadi. Tetapi kata ulama, itu adalah gegaran juga, tetapi dengan gegaran yang sedikit, maka akan berlakunya goncangan, maka akan berlakunya semua akan terkena pada waktu tersebut. Tapi kalimah zilzalaha, kata para ulama mufassirin, adalah gegaran yang mana botol tadi akan diterbalikkan, sehingga waktu tersebut tidak tahu di manakah bawah, di manakah di atasnya, sehingga pada waktu tersebut gegaran menghancurkan semua yang ada pada waktu tersebut. Dalam ayat Al-Quran yang lain, kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana dalam peristiwa kaum Nabi Lut di dalam surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar kalau tak silap saya. Ya. Dalam tafsir Imam Ibn Kathir kata dia apa? Saat mana digegarkan kepada kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut ni banyak. Ada mengatakan diterbalikkan bumi. Maksudnya dengan keadaan gegaran berpusingnya itu, maknanya gegaran sehingga terbaliknya bumi pada waktu tersebut. Maka waktu tersebut dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kaum Nabi Lut menjadi seperti ranting-ranting yang mana mereka itu sangat mudah untuk dihancurkan, dan ranting tadi akan dibijak, iaitu maksudnya diisyaratkan boleh dibijak, sehingga kan bumi tadi menggoncangkannya sehingga sebentuk ranting tadi itu hancur. Jangan bayangkan macam mana kalau hari ini kita pegang ranting kayu. Jangan ambil yang ranting jati tu nampak sangatlah ngelak dia kan, tak tahu macam nak hancur. Tapi kita ambil ranting yang biasa, masukkan dalam satu benda atau masukkan dalam satu bekas, goncang, tengok hancur ke tak hancur ranting tersebut.
Kalau tak hancur, walaupun dah sekuat kita buat goncangannya, ketahuilah goncangan yang Allah akan buat pada hari kiamat adalah goncangan yang sehingga manusia seumpama ranting akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah, sesiapa yang Allah hidupkan dia pada hari yang kiamat adalah seburuk-buruk manusia, kata Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan jangan dengan ancaman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, goncangan itu pasti akan berlaku, iaitu apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang amat dahsyat, iaitu gegaran seumpama yang kita bayangkan tadi, yang Allah Subhanahu wa taala kaitkan di dalam Al-Quran. Maka inilah yang akan berlaku pada waktu kiamat, iaitu antara benda yang Allah Subhanahu wa taala akan laksanakan. Kemudian pada ayat yang pertama ini juga Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan pada ayat-ayat yang lain apa dia, iaitu Allah suruh kita bertakwa. Maknanya ayat ayat yang dalam suratul Hajj, ayat yang pertama, iaitu Allah suruh bertakwa kepada gegarannya kiamat. Kemudian dalam suratul Waqiah Allah mengatakan bumi gegar dengan dahsyat. Kemudian dalam keadaan ayat yang lain apabila bumi diratakan dan muatannya menjadi kosong. Maka para ulama kata, kalaulah yang hidup itu adalah orang kafir, Nabi sebut adalah orang yang hidup orang kafir, kenapa ada isyarat daripada Allah, bertakwalah kamu kepada apa? Kepada gegaran. Maknanya bertakwa kepada Allah akan gegaran yang akan berlaku pada hari kiamat. Maka para ulama mufassir mengatakan, takwa yang Allah letakkan di situ adalah jangan sesekali mengimpikan sesuatu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita melakukan sebesar apapun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah suruh kita bertakwa daripada gegaran yang berlaku adalah isyarat untuk kita hari ini jangan sesekali minta balasan daripada Allah Subhanahu wa taala akan dosa yang kita lakukan. Jadi kalau ada dosa yang kita lakukan, apa yang perlu kita buat? Mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melainkan ada beberapa orang ketika mana Fathul Mekah, yang mana Nabi SAW memang isyaratnya bunuh. Engkau buat apa pun perlu dibunuh. Maknanya engkau datanglah dengan cara apa sekalipun, engkau akan dibunuh. Ketika mana ada satu orang lelaki kafir Quraisy pada waktu tersebut, dia menggantungkan dirinya dekat Kaabah, pun tetap disuruh dibunuh oleh Nabi SAW. Menunjukkan ada benda-benda yang akan diselamatkan oleh Allah, ada benda yang akan tidak akan diselamatkan oleh Allah SWT. Maka hujungnya hendaklah kita bertakwa, mengambil jalan keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa sahaja yang kita laksanakan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala ceritakan apa dia? Iaitu dan bumi menghamburkan segala muatannya. Goncangan tadi berlaku kepada manusia akan hancur. Dalam waktu yang sama kata Allah Subhanahu wa taala, wa akhrajatil ardu athqalaha, akan dikeluarkan, akan terhumban keluar apa-apa yang disimpan dalam bumi. Baik, ada dua perbahasan. Yang pertama, perbahasan berkenaan dengan Allah akan keluarkan apa-apa sahaja peninggalan umat-umat terdahulu, sama ada penyakit ataupun ta'un ataupun perbuatan ataupun segala musibah, Allah Subhanahu wa taala akan keluarkannya sebelum lagi pada hari kiamat. Iaitu Allah akan keluarkan sebelum kiamat. Satu bab lagi, satu perbahasan, dia akan dikeluarkan oleh Allah SWT pada hari kiamat. Baik, apa yang Allah keluarkan sebelum hari kiamat? Iaitu Allah akan keluarkan apa-apa yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala yang telah pun yang telah pun bumi telan, tetap akan dikeluarkan pada waktu-waktu yang tertentu. Antara salah satu babnya pada, iaitu hari ini berlakunya ta'un, berlakunya penyakit, berlakunya segala kerosakan, berlakunya segala bentuk musibah. Pertama adalah apa dia? Iaitu hasil daripada benda yang telah pun bumi telan pada waktu zaman umat-umat terdahulu. Dalam hadis Nabi SAW sebut apa dia? Kata Nabi SAW, ketika mana contoh berlaku di zaman kaum Nabi Lut, maka semua penyakit yang ada pada Nabi Lut akan disimpan. Maknanya akan ditenggelamkan oleh Allah di muka bumi. Kaum daripada Nabi Saleh akan ditenggelamkan.
kaum Ad akan ditenggelamkan, Firaun akan ditenggelamkan. Semua penyakit-penyakit yang Allah pernah beri kepada umat-umat terdahulu telah pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi SAW, ini kalau mengikut kepada kiraan ilmu tentang kiraan falak, maka berlakunya sesuatu musibah itu dengan antaranya penyakit kerana bumi pada waktu tersebut mengeluarkan kembali apa yang telah ditelan pada zaman umat-umat terdahulu. Maknanya penyakit yang mana adanya, kalau kita tengok hari ini adanya penyakit yang makin pelik-pelik, iaitu antaranya kencing tikus yang memang tak pernah berlaku. Itu semua adalah kesan daripada perbuatan yang pernah umat dahulu lakukan, tapi digandakan balasannya ataupun penyakitnya di zaman umat Nabi SAW. Baik. Bila berlakunya perkara tersebut, iaitu saat mana kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang untuk zaman kita adalah waktu tersebut tidak turun hujan beberapa tempoh lamanya. Kalau orang-orang yang melihat kepada kesan air, dia akan tengok, dia kata, oh, maknanya dia risau kalau hujan tak turun, empangan akan kering atau seumpamanya. Tetapi para ulama yang melihat kepada kesannya kalau air kurang, maka mereka akan mengetahui akan keluarlah pada waktu tersebut penyakit-penyakit yang pelik akan dikeluarkan oleh Allah, yang mana penyakit tersebut telah pun disimpan dan ditanam di perut buminya Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tanda rahmat Allah kurang diberikan kepada tempat tersebut, dan bahkan pada waktu tersebutlah akan berlaku malapetaka seperti mana yang berlaku kepada kita, iaitu penyakit taun. Baik, dalam keadaan apa sahaja pun, ada sangkaan orang mengatakan, ada mengatakan bahawa ini perbuatannya manusia. Mungkin ada orang mengatakan ini sebenarnya rancangan manusia. Walhasil, perancangan itu tak akan berlaku dengan idenya Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat fitrahnya alam akan berlaku bila mana dia melihat kepada kajian alam. Iaitu apa dia? Iaitu dia akan tes. Ini saya pernah berbual dengan Al-Fadhil Ustaz Hanafiah Razak. Kata dia, pertama yang dites virus ini adalah ketika mana di Johor Bahru, Pasir Gudang, iaitu Sungai Kim Kim. Iaitu ditry pada waktu tersebut musim yang memang tak hujan, kemarau, dalam keadaan yang memang panas, sehingga kan pada waktu tersebut akan kurangnya air, maka akan jadi pencemaran air. Orang yang kurangnya air akan jadi pencemaran air pada istilahnya. Maka pencemaran air tadi, maknanya pencemaran air tadi akan memudahkan untuk virus tadi berebak, maka dia try pada waktu satu tempat, iaitu di Sungai Kim Kim. Kalau lihat kepada Ustaz Hanafiah Razak kata apa dia, kalau tengok orang yang pergi dekat Sungai Kim Kim tu, dia kena pakai macam mana orang pakai pada hari ini, iaitu COVID-19 dengan PPE. PP Papazola. Baik, PPE tu nak katanya dia pakai benda tu kerana apa? Itulah sebenarnya percubaan pertama yang telah dicuba, iaitu di mana? Di Malaysia. Dan akhirnya kembali kepada tempat yang puncanya, iaitu di China, yang mana kenapa boleh berlaku? Sebab mereka mengambil ruang waktu kemarau yang ataupun hujan tak turun, berlakunya pada pencemaran air, istilah dalam ilmu falak, maka di situ akan merebaknya dan keluarnya penyakit daripada perut buminya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajar-ajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala nak memberikan isyarat apa dia? Iaitu nak bagi tahu akan berlakunya keluar daripada perut bumi sebelum kiamat adalah penyakit-penyakit yang pernah Allah Subhanahu wa taala simpan setelah mana Allah musnahkan mereka ketika mana hidup pada waktu sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu satu bab. Satu bab lagi, ketika mana Allah akan keluarkan daripada perut muka bumi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka Allah kata apa? Wa akhrajatil ardu athqalaha, iaitu semua muatannya pada waktu itu akan Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Apa semuanya itu? Termasuklah di perkuburan, ataupun kita tengok apa yang tersimpan dalam perut bumi, emas, perak, termasuk sehingga dalam satu penafsiran, kalau tak salah saya tafsir Zamakhsyari itu, kata dia termasuklah lahar-lahar yang apa nama itu, gunung berapi, semua itu pun akan dikeluarkan pada waktu tersebut. Bayangkan macam mana semua benda yang bumi simpan pada waktu itu akan dikeluarkan oleh Allah, sehingga bumi tadi dalam keadaan bersih, tidak ada penuhi kekotoran, bersih daripada segala kekotoran, bersih daripada segala apa yang telah disimpan.
maka hari kiamat bumi akan menjadi makhluk yang paling bersih pada waktu tersebut. Bayangkan subhanallah, hebatnya Allah Subhanahu wa taala menyimpan semuanya berada di dalam muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Melihat dalam perkara tersebut, Nabi sebut apa dia? Ketika mana berlakunya peristiwa tersebut, keluar yang pertama adalah emas dan perak. Maka waktu tersebut orang-orang yang tengok kata dia apa? Inilah yang menyebabkan terputus hubungan silaturahim. Ya, inilah sebabnya kenapa aku bunuh orang ini. Inilah yang berlaku disebabkan aku dipotong tangan dan seumpamanya. Tapi waktu itu semua tidak mahu ambil kerana telah pun berlakunya kiamat pada waktu tersebut dan tidak mampu untuk menghargai kepada emas dan perak. Jadi ini poin utamanya apa dia? Hidup kita dekat dunia ni Jang, ingatan diri saya lah. Kita tak perlu rasa gah, bangga dengan harta yang terlalu banyak. Satu bab. Dan satu lagi, tak perlu pun kita nak bergaduh dalam bab harta benda ini. Contoh, kita ada ibu ayah, kemudian ibu ayah kita meninggal dunia, ada tanah yang ditinggalkan untuk kita. Kita pun adik-beradik pun gaduh, ni aku punya, ni aku lebih sikit patutnya, aku yang jaga tanah ni, dia akan macam-macam timbul. Persoalan yang pertama, sama-sama kita muhasabah. Pertama, yang harta yang ditinggalkan itu bukan diusahakan oleh kita yang hidup. Itu harta kepunyaan mak dan ayah. Dalam waktu yang sama, mak dan ayah kita meninggal, automatik itu jadi harta kita. Jadi nak katanya apa? Nak katanya awal-awal harta tu bukan kepunyaan kita. Sebagaimana berlaku satu hari satu orang budak. Budak ini berlaku kepada Allahumma salli ala Muhammad, Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ni seorang raja kaya, sangat hebat dan akhirnya dia menjadi seorang sufi. Ini kisah seorang sufi raja Ibrahim bin Adham. Hafizahullah radhiyallahu anhu. Ketika mana satu hari ada satu orang pergi musafir duduk dekat depan istananya. Kemudian orang yang musafir ni nak singgah istana, maka dia nak masuk dalam istana. Maka akhirnya pengawal-pengawal kata tak boleh, ini kepunyaannya raja. Maka waktu tersebut kata orang tadi, tak, aku nak masuk juga. Akhirnya dia pun masuk. Setelah mana dia cuba-cuba, akhirnya dapat masuk ke dalam. Akhirnya dipanggil raja jumpa dengan orang ini. Kata raja, wahai si budak, kenapa engkau duduk dekat tempat aku ini? Ini kawasan istana aku. Maka kata budak ini, dia katakan, wahai tuanku, kalau ini betul kamu punya, aku nak tanya. Sebelum kamu pegang ni, siapa yang pegang istana ni? Oh, ayah aku. Baik, maknanya itu bukan kepunyaan tuanku. Baik, sebelum ayah tuanku, siapa yang pegang dia? Oh, atuk aku. Sebelum atuknya, siapa yang pegang? Oh, aku punya keturunan sekian-sekian. Nak mengatakan bahawa, akhirnya kata budak ini, kalau begitu, ini bukan kepunyaan kau. Sebab nanti kalau kau mati, anak kau pula yang pegang. Nanti anak kau mati, cucu kau pula akan pegang. Maka percakapan ataupun bicaranya anak muda ini kepada raja, menyebabkan raja memikirkan balik. Akhirnya, itu salah satu, dia ada 3 lah, peristiwa yang sangat besar, sehingga Ibrahim bin Adham menukar statusnya daripada seorang raja, menjadi seorang ahli sufi yang sangat luar biasa pada waktu tersebut. Nak katanya apa? Harta je, dia akan memang boleh akan jadi bergaduh. Adik-beradik 2 orang saja pun, dia akan bergaduh juga. Dalam keadaan harta, jangan kita merasakan itu kita punya, melainkan semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita merasakan bahawa inilah hasil usaha kita, tak, itu takdir yang telah Allah tetapkan untuk kita dan Allah tahu itulah kadar usaha kita dan itu yang Allah telah tetapkan untuk kita pada waktu tersebut. Ini harta, Allah SWT jelas dengan sebut dalam Al-Quran apa dia? Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Iaitu ketahuilah pada kamu, iaitu harta-harta yang ada pada kamu dan juga anak-anak yang ada pada kamu itu fitnah, iaitu ujian. Diletakkan awal itu harta, kerana harta itulah yang akan menimpa kepada masyarakat ataupun umat baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan ketika itu manusia tertanya-tanya, gerangan apakah yang menimpa bumi lantaran kegerunan mereka melihat malapetaka yang menimpa bumi. Maka setiap orang akan tertanya-tanya, apa yang berlaku kepada bumi? Mengapa ia bergegar dan menghamburkan segala isinya? Ini nak kata isyarat kepada orang-orang kafir yang tahu dah akan berlakunya kiamat, yang tahu dah dalam jiwanya itu adalah kiamat, tapi mereka tetap menafikan itu bukan kiamat.
Macam orang cakap lah 1 tambah 1 berapa? 2. Tak, 3. Ni memang tahap dewa dia punya pertahanan, dia punya jiwa dia tu. Tak, saya rasa tak 1 sampai 1 mesti 3 punya. Sama juga dengan hakikat orang kafir. Dia tahu dah sebenarnya 2. Tapi dia menafikan bukan 2. Maksudnya dia menafikan tentang kiamat, tapi dalam jiwanya tetap juga berlaku kiamat. Contohnya apa je? Contoh, saya pernah bersembang dengan satu orang Cina. Saya tanya dengan dia, kenapa kubur orang-orang Cina dekat lereng bukit, kemudian dia punya apa kan bentuk yang U tu kan, dia punya bentuk tu, bentuk tu besar sangat, kemudian mesti semua pakai batu. Yang miskin ke, yang kaya ke, mesti pakai yang memang solid punya, ada siap mozaik semua dia. Maka Cina ni kata apa? Cina dia kata, pertama kenapa buat dekat lereng bukit? Supaya senang jumpa syurga. Dia pun tahu yang tu syurga. Dia pun tahu yang dia akan menghadapi kepada apa? Kepada azab ataupun adanya kiamat. Tapi mereka tak nak letakkan keyakinan dalam jiwa mereka. Bila berlaku, iaitu dia akan letakkan satu. Satu lagi kata dia, kenapa adanya siap konkrit lah senang kata, ada mozaik apa semua. Maka saya cakap, yang tu kenapa pula? Oh, kata dia, yang ni supaya malaikat mungkar dan nakir atau malaikat disebutlah malaikat yang akan soal nanti ni tak boleh nak masuk ke dalam kubur tersebut. Nampak? Ini nak katanya dia berlaku kepada mereka yang mana dia tahu yang dia akan hadapi benda tu. Dia akan tahu apa yang akan berlaku, tapi tetap tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi SAW. Nanti kita akan kaitkan pada ayat yang ke-7 ke-8 itu, iaitu tentang amalan yang baik dan amalan yang buruk sebesar zarah. Nanti orang-orang kafir, amalan baik dia itulah sebesar zarah, seumpama sebesar zarah, yang hanya yang tak boleh dicapai, tak boleh dipegang, maka akan menjadi pada perkara itu sia-sia. Ada satu kenalan saya di Perak, Cina, Fatihah hafal, juzuk ammah hafal. Ni kalau depan saya ni juzuk ammah, ke laut ni tak tahu, nak lebih teguk Cina tadi tu kan. Cina tu hafal Fatihah, clear lah, sebutannya clear, dia tak ada jenis Cina punya style, tak ada, Arab punya style. Kemudian juzuk ammah, surah An-Naba, An-Nazi'at, Abasa, hafal sampai ke habis. Kemudian kalau contoh dia bagi salam, dia kata Assalamualaikum, dia bagi salam, saya akan cakap dengan dia, minta maaf, saya memang tak boleh nak jawab salam, dan bahkan saya tak layak untuk menjawab salam kepada engkau jawab salam pada aku lah. Maka dia kata tak apa, aku tahu. Nampak? Quran hafal, tahu yang memang dia tak boleh untuk diberikan jawab salamnya, cuma Allah bagi hidayah. Belum lagi bagi hidayah pada dia. Hidayah dah adalah, taufik lah untuk mendapatkan kepada apa? Nilai agama Islam. Subhanallah. Tapi apa berlaku kepada dia? Nak tunjukkan apa? Orang kafir, ada yang buat baik ke tak? Ada. Ada yang memang melakukan ketaatan? Ada. Bahkan dialah orang yang kalau contoh ada satu-satu tempat yang kalau saya pergi tahulah ni madrasah guru saya berasaskan, ini saya bagi pada aku bagi pada engkau RM1,000. Nanti apa dia katalah, mudah-mudahan berkatlah sedekah aku ni. Subhanallah. Jadi nak katanya, mereka meyakini ke tak perbuatan sedekah, salam, manfaat, buruk, semua yakin. Semua tahu benda tu. Cuma mereka tidak meyakini ataupun tak letakkan dalam jiwanya itu yang akan berlaku pada kiamat. Tetapi ayat ini Allah kata apa dia? Ayat ni kepada orang-orang kafir, dah berlaku tu pun dia kata apa? Belum lagi kiamat ni. Ni kenapa keluar daripada perut bumi? Kenapa berlaku? Apa yang berlaku pada bumi ni semua ni? Nampak? Dia punya perbuatan orang-orang kafir. Baik, Allah jawab. Allah kata apa? Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud pada hari itu bumi menampilkan citra beritanya. Suratul Zalzalah ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala berkata apa? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Kemudian pada ayat kelima, bi anna rabbaka auhalaha. Baik. Apa maksudnya? Dalam saat kekecohan itu tersebut dan ketika berlakunya malapetaka gempa ini, bumi seolah-olah menyatakan secara realistik akan sebab malapetaka tersebut. Ia memberitahu tentang kebaikan dan kejahatan yang telah dilakukan di atas permukaannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi boleh bertutur untuk menjadi saksi ke atas para hamba-Nya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi, katakan, lalu bumi pun boleh bertutur. Dengan bahasa apa? Wallahu taala a'lam bis-shawab, iaitu dengan bicaranya bahasa bumi.
Kemudian Imam Ahmad, Imam Tirmidzi dan Imam Nasa'i, lafaz hadis ini ialah menurut periwayatan Imam Tirmidzi dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah kamu tahu apakah citra berita bumi? Mereka berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, citra beritanya ialah kesaksiannya ke atas setiap orang lelaki dan perempuan terhadap segala perbuatan yang dilakukan di atas permukaan. Ia berkata si fulan telah melakukan sekian-sekian pada hari sekian-sekian, itulah maksud akhbarnya. Imam Tabari berkata, pernyataan ini adalah simbolik. Maksud sebenarnya bumi bertutur berdasarkan lisanul hal, iaitu realiti, bukannya dengan pertuturan lidah. Baik. Maka Allah kata apa? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, ketika mana baca ayat ini menangis tanpa henti pada waktu tersebut. Dalam satu riwayat dikatakan, kenapa wahai Abu Bakar? Kata dia, sesungguhnya sebesar-besar amalan, sekecil-kecil amalan pun akan diperhitungkan oleh Allah SWT. Satu riwayat lain mengatakan bahawa sesungguhnya apa yang aku buat di bumi, semua pada waktu tersebut bumi akan jadi saksi dan akan memberitahu kepada Allah SWT. Sebab itu ada satu seseorang jumpa dengan Nabi SAW. Saya tak pasti sama ada ini peristiwa di zaman sahabat ataupun di zaman tabi'in bersama dengan sahabat. Walhasil, kita ambil dia punya isi point di sana. Baik. Ketika mana ditanya untuk dikatakan dirujuk kepada seseorang, seingat saya pada Rasulullah SAW atau kepada sahabat, dikatakan, boleh tak aku nak buat maksiat? Iaitu, boleh tak aku nak melakukan perbuatan maksiat? Dalam satu riwayat lain mengatakan, aku ini nak dapatkan sesuatu manfaat, maka beri nasihat. Maka antara nasihat dia pada, buatlah maksiat selain daripada tempat yang berada di bumi. Kalau kamu nak buat maksiat, buat jangan di bumi. Jadi dekat mana nak buat ni? Adakah Hajah sekarang ni ada yang duduk kat planet Pluto gitu? Ada? Tak ada lah. Semua saya tengok macam, sebab setakat ni muka saya dengan Dr. Dibah ni, saya tak tahu macam nak tengok yang semua-semua yang biasa orang buat apa, print screen ke apa ke semua tu kan. Tak apalah. Kita dia lemah, bukan lemah, ada lemau sikit dalam bab-bab sini kan, tapi bukan tak study sangat. Baik. Apa tadi aku nak cerita dah. Dalam keadaan nak katanya, kata nasihatnya apa dia? Buatlah maksiat, ataupun kalau kamu nak buat maksiat, boleh, tapi jangan berada di bumi. Kerana bumi miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nak menunjukkan apa je? Apa sahaja yang akan berlaku pada umat Nabi SAW atau umat manusia semuanya, maka semuanya itu akan diperhitungkan oleh bumi pada waktu tersebut. Bumi akan beritahu, ya Allah, ni si fulan telah buat si fulan, ya telah melakukan perbuatan si fulan. Ya Allah, aku jadi saksi si fulan ni telah melakukan perbuatan sekian. Jadi hajah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kalaulah orang kata asyik muka aja je yang datang masjid, datang kuliah, asyik muka aja je lah yang tak ada orang lain kan, sampailah memang dalam keadaan nak juga datang, biarkan apa yang orang cakap. Biarkan apa orang cakap. Sebab apa? Itu nanti bumi akan jadi saksi pada hajah-hajah. Datang daripada rumah, keluar daripada rumah, masuk ke masjid. Sekarang dengan online pula juga menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Bumi akan jadi saksi. Tanah itu akan jadi saksi apa dia? Ya Allah, ni si fulanah ni telah datang dalam majlis ilmu, ya Allah. Ya Allah, si fulanah ni dia memang susah bangun pagi, tapi dia buat online ni dia datang, ya Allah. Kan? Nak katanya apa? Dia cuba buat juga untuk buat apa? Kebaikan. Semua itu bumi akan jadi saksi pada hari kiamat. Jadi maknanya apa je isyaratnya? Pertama, jangan cuba-cuba buat maksiat. Yang kedua, jangan letih untuk kita buat taat. Maknanya buat taat itu apa je sahaja yang mendatangkan kebaikan dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita rasa penat untuk dapatkan buat ketaatan, buat yang termampu, taat yang diletakkan oleh agama, iaitu la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kepada sesuatu melainkan kepada orang itu adalah mampu untuk hadapinya. Jadi kalau kita rasa kawan kita boleh baca Quran sampai 1 juzuk satu hari, itu dia. Kita buat satu hari, 1 muka surat pun okey. Kalau orang tu cakap, 1 muka surat tu berat sungguh lah, aku boleh 1 ayat je, silakan. Asal jangan terlepas untuk dapatkan kebaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama, kata hadis Nabi SAW, Nabi sebut apa dia? Antara makna al-khair, iaitu kebaikan. Kebaikan ini apa dia? Sesuatu yang dia termasuk daripada golongan al-khair, iaitu golongan yang melakukan kebaikan, bila mana dia diberikan kepadanya kebaikan,
kemudian dia terlepas untuk melakukan kebaikan, jiwanya rasa dalam keadaan ya Allah, rasa macam apa namanya, kecewa sebab terlepas kebaikan tersebut, maka kata Nabi SAW itu juga akan diberikan pahala kebaikan. Maknanya jangan sampai kita terlepas kebaikan. Contoh, ada pengajian ngaji Quran, ada pengajian tajwid, contohlah terlepas dah, terlepas pula, tak apalah minggu depan, dan tanpa ada rasa dalam hati dia terlepas untuk melakukan kebaikan, dalam jiwanya tak suka dengan perkara tersebut, maka di situ akan datangnya kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya apa? Yauma idzin tuhaddithu akhbaraha. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang punca atau sebab berlakunya peristiwa ini. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud bahawa Tuhanmu telah mentakdirkan malapetaka ini baginya, bi anna rabbaka auhalaha. Bumi menjelaskan bahawa malapetaka gempa adalah menurut arahan wahyunya Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya bertutur dan menjadi saksi. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala auhalaha bermaksud Allah mengizinkan ketentuan berkenaan dan memerintahkan perkara itu terjadi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya bermaksud Allah Subhanahu wa taala memberikan aspirasi kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud ini menunjukkan apa dia? Semua yang berlaku ma qaddarallahu ma syaa'a ma fa'al. Apa yang Allah telah takdirkan ketentuannya pasti akan berlaku. Bumi adalah makhluk yang taat kepada Allah. Kalau Allah mengatakan sekian, maka bumi akan melaksanakan sekian. Maka semua yang berlaku daripada perintahnya Allah Subhanahu wa taala adalah menunjukkan apa dia? Allah yang menguasai dan mengatur kepada semua yang berada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu jangan kita nak jadikan diri kita ni orang yang merendah diri untuk bersyukur, meletakkan balik semua kepada Allah, susah. Tapi kita takkan, maksudnya bukan susah itu mustahil, tapi kita boleh praktikkan. Contoh orang cakap, sedapnya masakan kau ni, Allah yang bagi sedap. Cantiknya kau ni, Allah yang bagi cantik. Ya Allah, engkau ni kalau mengaji sedapnya suara kau, Allah yang bagi suara aku. Tak nampak macam poyo lah mula-mula tu kan, nampak macam padahal ni gila-gila dulu kot, tiba-tiba rasa macam Allah macam poyo aja, tak tahu. Kerana itulah yang akan dapatkan nilai kepada kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hadis ya, cerita tentang Rasulullah SAW. Ni nak kata betapa cerdiknya Nabi Muhammad SAW. Satu ketika bila mana Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan Rasulullah SAW, Allah perhatikan Rasulullah ni, kata di dalam hadis ni, ceritanya saya nak cuba ringkaskan daripada penceritaannya. Bila mana dikatakan Nabi SAW ni dia seronok sungguh ataupun ambil beratnya dengan umatnya, sangat-sangat ambil berat kepada umatnya, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada Rasulullah. Nak katanya apa, Rasulullah Allah utuskan sahaja, Allah nampak Nabi sangat sibuk dengan umat dia, nak bagi pahala pada umat dia, nak susun umat dia, nak selamatkan umat dia, nak mudahkan umat dia. Sampaikan Nabi SAW risau kalau satu doa, 3 doa yang Nabi doakan apa dia, satu yang tak kabul. Nabi minta, ya Allah jangan umat aku bergaduh, jangan umat aku ada berselisih. Yang ini Nabi yang ini Allah tak kabulkan. Nabi sedih. Nak katanya Nabi SAW fikir umat dia sangat-sangat banyak, sayangnya dengan umat dia, cinta dengan umat dia, susun cantik dengan syariatnya apa semua tu, Nabi sangat ambil berat kepada umat. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala bila tengok Nabi macam gitu, kata Allah, wahai Muhammad, kalaulah begitu keadaannya, sayangnya engkau kepada umat engkau, maka aku akan serahkan semua urusan umat engkau kepada engkau. Betapa kasihnya Nabi kepada umat, Allah siap bagi tahu kata Rasul kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kalaulah kamu ni ambil berat sangat pada umat engkau, maka hari ini aku berikan semua keputusan untuk umat engkau kepada engkau, wahai Muhammad. Nak katanya apa? Kalau Nabi diberikan amanah macam itu, nak bagi tahu apa? Syariat. Nabi akan bagi tahu contohlah. Nak tahu umat ni memang lemah untuk solat, kata Nabi tak apa, solat tak payah, contoh. Maknanya Allah berikan kepada Nabi apa dia? Nah, wahai Rasulullah, kau putuskanlah apa-apa keputusan untuk umat kau. Tapi tengok cerdiknya Rasulullah. Cerdiknya Rasulullah. Apa kata Rasulullah aja? Kata Nabi SAW, wahai Allah, tidak. Tidak, wahai Allah. Aku tak akan buat keputusan untuk umat aku. Kalau kita lah diberi gitu, it's okay Allah, thank you.
saya akan buatkan semua tu, saya tahulah apa yang terbaik untuk umat saya, tahulah. Ini kalau kita lah. Kalau contoh kita diberikan sesuatu, contohlah kita diberikan satu amanah. Ni oleh sebab kau ni nampak sangat caring dia, sangat baik ni, tak apalah, amanah ni kau ambil lah. Kita akan rasa macam cakap, bagus tahu siapa aku. Contoh gitulah. Tapi dia punya perangai tu memang minta pelempang lah kan. Rasa kepoyono je itu muka keadaan. Baik, dalam keadaan nak katanya, bila mana Nabi SAW jawab, Allah beritahu itu, Nabi SAW jawab apa? Kata Nabi SAW, wahai Allah, tidak. Sesungguhnya engkau lebih sayang daripada aku, wahai Allah. Dan Nabi sebut apa? Kata Nabi, sesungguhnya sayangnya aku ni kepada hamba ini adalah sebagai umat. Barangkali ada khilaf, tetapi sayangnya kepada engkau, ya Allah, sayangnya engkau, ya Allah, tidak akan pernah ada putusnya, kerana engkau adalah hak Tuhan yang sayang kepada hamba ni. Sayang hamba kepada hamba mungkin ada khilaf, tapi sayang Tuhan kepada hambanya tidak pernah akan ada kekurangan. Oleh sebab Nabi jawab jawapan begitu je. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu wahai Muhammad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula apa maksudnya Allah nak bagi syarat, kalau begitu aku takkan sia-siakan apa sahaja yang akan berlaku kepada umat engkau. Sebab itu kita doa Allah kabul, sebab kasihnya Allah melebihi semuanya, kerana tunjuknya kasih Nabi kepada kita yang telah berlaku perbualan antara Rasulullah dan juga dengan Allah Azza wa Jalla. Dan nak katanya kita dapat buat sedikit je, senyum pun dapat pahala. Tak? Walaupun senyum tu rasa macam geram. Dia macam khabar tapi geram kan? Dia macam geram tapi senyum juga. Itu pun akan dapat pahala. Nak katanya apa sahaja perbuatan yang sekecil apa pun semua akan dapat pahala. Ambil barang daripada jalan raya dapat sedekah. Orang tolong kepada orang lain, angkat barang pergi satu kereta dapat pahala. Tolong orang naik kereta dapat pahala. Itu hadis Nabi SAW. Nak katanya apa? Kerana Allah berikan rahmat kepada umat Nabi SAW, Allah kata apa? Tidak akan aku sia-siakan kepada apa yang dibuat oleh umat kamu, wahai Rasulullah. Ini nak katanya apa? Bi anna rabbaka auhalaha, apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah telah tetapkan, itu yang telah akan yang berlaku kepada umat akhir zaman, iaitu khusus kepada gegaran bumi dan juga apa yang telah berlaku kepada hari kiamat. Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, pada hari berkenaan manusia bangun keluar berbondong-bondong dari kubur mereka. Ya, ini pada hari yang kecoh itu, iaitu hari kemusnahan dan kehancuran, manusia keluar dari kubur mereka menuju ke tempat pengadilan Tuhan dalam pelbagai keadaan. Segolongan dari mereka merasa aman dan tentram, sebahagian yang lain merasa gusar dan takut, sebahagian mereka kelihatan seperti ahli syurga dan sebahagian yang lain kelihatan seperti ahli neraka, na'udzubillah. Mereka keluar untuk diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka amalan masing-masing yang dipaparkan di hadapan mereka. Inilah pendapat sebahagian ahli tafsir seperti Imam As-Sakhawi Imam Asy-Syaukani. Perkataan auhalaha menurut pandangan ini bermaksud bangunnya mereka untuk hari kebangkitan semula selepas sekian lama tertanam di dalam perut bumi. Perkataan as-sadr maksudnya ialah berbondong atau berkelompok-kelompok, mukmin, kafir dan pelaku maksiat semuanya berjalan menuju ke tempat soal siasat, di mana mereka dapat melihat amalan-amalan mereka dipaparkan. Ulama-ulama lain seperti Imam Ibnu Katsir berkata, mereka pulang dari tempat pengadilan Tuhan berkelompok-kelompok, iaitu dalam pelbagai jenis kategori. Ada yang masuk dalam kategori celaka, na'udzubillah, dan ada yang dalam kategori beruntung atau bahagia. Ada yang diperintahkan memasuki syurga dan ada pula yang diperintahkan memasuki neraka untuk menerima pembalasan yang setimpal terhadap apa yang mereka lakukan, sama ada baik atau jahat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, barang siapa yang mengerjakan kebajikan walau seberat zarrah, nescaya ia akan melihat balasannya. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan walau seberat zarrah, nescaya ia akan melihat kepada balasannya. Baik, kita ambil kepada ayat yang ke-6 itu. Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Setelah mana bumi bergegar. Ini ringkasan je. Maksudnya ringkasan yang Allah nak ceritakan gambaran kiamat. Setelah mana bumi bergegar, kemudian dalam keadaan masing-masing tanya pula orang-orang kafir ni apa yang berlaku kepada bumi. Dalam satu yang lain Allah kata terkeluar semua apa yang berada dalam perut bumi.
Dan kemudian pada waktu yang sama semua ini akan dibangkitkan oleh Allah pada hari itu. Yasdurun nas. Yasdur ini apa dia? Kalau kita keluar je beramai-ramai, iaitu Allah kata apa? Yasdurun nasu ashtata. Ya, ashtata dia ada dua. Maknanya dia akan ada istilah maksudnya kalau kita keluar dengan cara yang berbeza. Contoh, kalau hari ini kita tengok ada budak-budak yang kita offer dia dengan satu mainan ataupun dengan satu jajan, contohlah kanak-kanak. Kita akan bagi. Ada yang seronok gila datang dapatkan gula-gula tu dengan berlari. Ada yang berjalan, ada yang rasa macam tak ada function pun gula-gula tu pun. Maknanya, benda yang Allah sedang hidangkan, orang akan datang ke tempat itu dengan pelbagai cara. Itu makna ashtata. Maknanya dia akan datang dengan segala bentuk cara berjalan dia macam mana. Hari ni Ajah pergi ke Masjid Daim, contoh, pada kuliah kan. Ajah ada yang kan kalau masuk pintu pagar tu kan, ada yang memang suka nak pusing bulatan tu 2 kali kan. Contoh lah. Ada suka pusing 2 kali. Kenapa Ajah? So, rasa memang seronok lah. Kan boleh parking tepi tu je, tapi memang saya seronok pusing 2 kali tu. Tak? Ada yang memang suka parking dia kat depan tu je. Ada yang memang suka parking depan kantin, depan-depan kafe tu kan. Sebab apa? Supaya senang nak dapat order tanpa turun kereta. Contoh. Tak? Apa pun berlaku, nak katanya apa, semua akan menuju kepada ke masjid. Saya nak gambarkan itulah makna ashtata. Maknanya semua yang akan datang tu je, semua akan datang dengan cara yang berbeza. Sama juga kaitan orang yang dah datang dah. Contohnya tempat yang sama, jalan cara yang sama, perbuatan yang sama, tapi hujungnya tetap akan diberikan balasan yang berbeza kepada mereka, pahalanya, kerana yang menjaga urusan hal pahala adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak ambil jauh lah, tak ambil jauh. Ni kelas ni kan ramai yang datang kan ni, tengok. Okey. Dah semua tengok ni, saya cerita yang sama, orang yang dengar pun orang yang semua sama ni, semua dengar yang sama mulut saya. Saya tak ada keluar tiba-tiba hambali pertama, keluar hambali yang kedua, keluar hambali yang ketiga, tak ada. Saya cakap perkataannya, yang dengarnya mungkin dalam 10 orang, 15 orang, 20 orang contohnya. Baik, dah dengar semua ni. Tanya balik kepada mereka dalam kelas ni tak boleh tanya lah kan, sebab kat dekat ni, kalau dekat kelas aku boleh tanya lah ni, siapa ni? Kat depan ni kan. Nak katanya, adakah masing-masing faham yang sama dengan apa yang telah saya sampaikan? Semua akan berbeza. Semua akan faham berbeza. Maknanya apa? Itu dah datang kelas yang sama, orang yang sama bercakap, dan kemudian tempoh waktu sama, maka orang akan dapatkan apa, pemahaman yang berbeza. Sama juga dengan pahala. Ni duduk sama-sama ni semua ni, masing-masing kat rumah, programnya 1 jam, tafsir Quran, tafsir Munir, semua sama. Tapi hujung pahala yang Allah akan berikan itu adalah berbeza. Jadi ini nak katanya apa? Ashtata. Itu akan berlaku pada hari kiamat. Jadi kita harapkan je mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang ashtata itu adalah orang yang bergembira. Dia akan menuju kepada Allah SWT dan dalam keadaan muka yang senyum, muka yang penuh dengan keseronokan, muka yang penuh dengan kegembiraan, muka yang penuh dengan rasa macam ya Allah tak sabarnya untuk diberikan hitungan sebab apa, nak cepat kepada masuk dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita risau adalah ashtata, iaitu yang mukanya masam, mukanya kusut, dalam keadaan risau apa yang akan berlaku, perkara-perkara yang akan diletakkan humbanan kepada api neraka, na'udzubillah. Semua ini adalah jalan-jalan yang Allah letakkan isyarat apa dia? Ashtata. Untuk apa semua tu jangan berbondong-bondong keluar tu dengan cara yang berbeza? Liyurau a'malahum. Itu untuk apa? Diperlihatkan amalan mereka. Jadi wallahu a'lam bissawab, dalam keadaan kita punya nilai diri kita, sebab itu jangan selalu tengok perangai orang. Jangan tengok orang ni asyik tak kena, orang ni asyik tak kena, orang ni asyik tak kena. Ada aja yang tak kena. Tak, contoh orang tu masuk pintu masjid tu, suka lalu kat belakang yang belah kanan contoh. Kita pun jumpa memang tak ada jalan lain asyik kanan je, pergilah kiri. Lalu kanan tu pun dia usik. Kawan kita pakai tudung yang memang tudung tulas setiap hari Senin. Contoh. Orang tu nak pakai tudung apa pun, terpulanglah pada dia. Lantak dia lah sebab tu tudung dia. Dia datang cakap, kau ni tak senonoh setiap hari Senin tudung tu. Apa kau ingat orang tu tak ada mesin basuh? Ada. Jadi nak kata, itu terpulang kepada orang tu, dia nak buat apa saja. Cuma orang kita zaman sekarang ni, dia suka sangat tengok kepada orang lain. Jadi tak perlu nak tengok kenapa muka kau bibirnya tebal sebelah ni.
Tapi bibing kau tak tebal. Contoh gitu. Dia jadi macam rusing kalau benda tu mata dia tak boleh, tak, maksudnya mata dia macam tak sesuai mata dia ni. Itu mata dia. Mata orang lain bahagia tengok negro kahwin dengan negro. Kita orang cakap macam manalah hitam kahwin dengan hitam ni. Jatuh cinta dia tu Allah bagi. Tak boleh faham tak? Jadi hentikan semua benda-benda yang kita tengok cakap ya Allah hitamnya kulit dia lantak dia lah, hitam kulit dia tu Allah yang bagi. Apa ingat kita ni putih sangat? Tak. Kalau saya putih sikit lah ni sebab lampu cahaya matahari, dia matahari pula. Ni lampu ni putih lah. Ni kalau tutup ni nampaklah kegelapannya yang nyata. Faham? Semalam pergi kedai, tak pakai kopiah. Kemudian jalan pakai t-shirt. Tiba-tiba ada geng Bangla tegur. Kurang ajar apa ingat kau geng dia ke? Kan? Ada geng Bangla tegur. Dia cakap Bangla lah apa semua. Aku cakap, faham. Kita menjawab lah, ni Malaysia. Oh, Malaysia. Assalamualaikum. Duduk jalan. Aku mau waalaikumsalam. Geleng kepala sama macam dia. Okey, sama balik. Baik. Maka dalam hal ini nak katanya apa dia, apa yang akan dihadapkan oleh Allah pada hari kiamat itu akan diasingkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, satu perbahasan sebagai terakhir. Maka macam mana keadaan orang yang berbeza-beza tadi, ashtata tadi, berbeza tadi macam mana? Maknanya adakah kita sendiri yang pilih? Maknanya ataupun adakah memang Allah telah tetapkan? Maka ulama mengatakan cara berjalan kita ataupun cara menuju kita itu semua adalah berdasarkan amalan kita di dunia. Jadi kalau hidup kita penuh dengan Al-Quran, dengan majlis ilmu, penuhkan dengan ruang-ruang yang terbaik, silaturahim dijaga, perpaduan dijaga, persaudaraan dijaga, semua itu baik, insya-Allah kita akan jalan dalam keadaan senyuman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pertemuan kita yang akan datang kita akan sambung nanti perbahasan pada ayat yang ke-7 yang ke-8 dan kemudian nanti baru kita ambil kepada pedoman hidup lah. InsyaAllah minggu depan ni kita akan saya habislah kita akan baca sebab yang pedoman hidup tu sama juga, maknanya khulasah yang telah dibuat oleh Imam Dr. Wahbah Ad-Duhaili hafizahullah. Jadi nak katanya nanti akan ceritanya makna dzarrah, iaitu makna dzarrah yang telah ditetapkan oleh ulama mufassir, dua saja yang rajih lah, yang maknanya yang sangat tepat ataupun sangat atau ramai para ulama tafsir yang telah menetapkan kepada makna dzarrah yang sebenar. Jadi ajar-ajar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan cuba jumpa minggu hadapan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan kita yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan kita akan dipilih oleh Allah untuk terus duduk dalam majlis yang barakah, majlis ilmu. Barakah kita ni bukan sebab saya, bukan sebab kita semua, tetapi barakahnya kerana mengambil catatan kitab orang alim dan kita berada dalam majlis ilmu yang didoakan padanya adalah para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih kepada semua yang tak pernah serik, tak pernah henti. Agak-agak rasa macam bosan nasi dia je, hambali. Kan? Jadi kalau rasa sangkaan baik ajar-ajar semuanya pada saya, terima kasih banyak. Saya tak pandai cakap, tak pandai kuliah. Tapi kalau rasa macam marah tu datang, memang tobatlah semua nak dengar aku ceramah. Jadi wallahu a'lam bissawab. Ada persoalan ke? Assalamualaikum Ustaz, nak tanya sikit lah. Macam mana dengan sebab nanti masa kiamat tak kala ditiup sangkakala semua tu semua ada orang kafir saja kan, orang Islam dah tak ada masa tu. So apa hukumnya kalau dari sekarang kita doa untuk dimatikan sebelum daripada timbul jadinya kiamat tu? Maknanya tiap hari dalam solat kita doa tu, boleh tak gitu Ustaz? Pertama, doa untuk mati cepat diharamkan. Maksudnya contohlah kita rasa ya Allah fitnah ni banyak sangatlah ya Allah matikanlah aku. Tak. Tapi Nabi ajar, maksudnya awal perbahasan ulama larangan untuk kita doa cepat mati. Ada walaupun ada banyak masalah ya Allah satu. Dia kan macam cerita yang apa tu? Tiga Abdul itu. Apa cerita yang Abdul Wahab? Apa tiga Abdul lah? Abdul Wahab, Abdul Wahib, Abdul Wahub kan? Kan yang pak mertua dia tu kan, pak mertua dia tu yang buat perjanjian kan, apa bala lagi contoh gitu kan, sebab penasihat 25% tu lah salah tu. Baik, bala sampai akhirnya kita rasa macam perlu mati sekarang.
Maka kata ulama haram untuk doa akan kematian. Tetapi dalam satu bab takutnya fitnah itu, doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, ya Allah aku berlindung. Maknanya cukup sekadar kita berdoa, aku berlindung ya Allah daripada fitnah, aku berlindung ya Allah daripada musibah sekian, aku berlindung daripada-Mu ya Allah dengan fitnah Dajjal atau seumpamanya. Jadi maknanya dibawakan oleh ulama untuk doa mati memang tak boleh. Tapi janganlah cakap ni, kita ni doa tak mati, rasa tak mati kita ni, mati tak, semua mati. Tak, kalau doa tak mati pun dia akan mati juga. Tapi jalannya apa, doa yang diajar oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika, iaitu wahai Allah aku berlindung dengan Engkau. Jadi apa yang kita nak berlindung, kita mohon pada Allah. Mudah-mudahan yang terbaik Allah jaga, insya-Allah. Ada soalan? Tak ada? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Saya cuma nak remind Ustaz, minggu lepas Ustaz suruh nak menceritakan tentang manfaat surah Al-Zalalah. Manfaat surah Az-Zalzalah. Okey. Sebab Ustaz yang suruh ingatkan. Nampak tak, remind ni dah hilang ingatan ni semua ni. Allahumma okey, tak apa. Hajah remind saya minggu depan pula. tapi Hajah remind pada Dr. Diba, sehari awal supaya remind tu aku ingat sungguh. Ada lah minit dia jadi macam apa sebenarnya. Dia jadi macam bela pula gitu. Sebab dengar suara datin Hajah Rawiyah ni lah. Dia jadi macam terperanjat. Jadi insya-Allah minggu depan saya cuba. Yang kedua Ustaz, tadi Ustaz ada mengatakan tanda rahmat Allah itu kurang diberikan. Okey. Saya nak berkongsilah melalui pembacaan saya yang ditulis, yang dikatakan bahawa dalam kitab Taurat itu bahawa rahmat Allah itu ada 100. Okey, apabila seseorang manusia itu lahir ke dunia ini, dia akan diberikan rahmat. Dan yang 99 itu akan diberikan pada hari pengkiraan di hari kiamat lah. Okey, jadi saya nak tahulah, minta Ustaz elaborate apakah dia yang sebenar-benarnya rahmat itu. Kadang kita doakan pada orang, okey, mudah-mudahan moga-moga semua berada di dalam inayah dan rahmat Allah, kan, macam itu kan. So adakah rahmat itu sentiasa berada bersama kita? Terima kasih Ustaz. Itu daripada kitab Taurat Kak Rawiyah. Ya. Through my reading experience lah, that is the facts that I can voice out lah. Betul ke tidak Ustaz? Kalau dalam Quran macam mana? Ustaz, what do you think? Taurat tu Nabi Musa kan Ustaz? Okay, let me explain, okay? Okay dah, baik. Pertama bila sebut tentang rahmat, nilai rahmat ni, saya cuba buat ringkasan lah, insya-Allah, mudah-mudahan kita faham sama. Hadis itu hadis berkaitan dengan kitab Taurat itu wallahu alam, tapi yang ada disebut adalah hadis. Nabi sebut adalah Allah itu akan disiapkan dengan 100 rahmat dan 99 disimpan untuk hari kiamat, 1 diberikan di dunia. Baik, kalaulah 1 diberikan di dunia, kenapa 1 tak semua tak 2 ke 3 ke? Maka nak menunjukkan bagaimana Allah akan berikan kasih sayangnya adalah yang paling banyak adalah pada hari kiamat. 1. Tetapi ada juga ayat hadis yang cerita tentang apa? Kata Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim. Yang waktu itu dia kata apa? Aku tidak pernah melihat marahnya Allah melainkan pada hari kiamat, iaitu pada hari pembalasan. Baik, apa yang nak dikatakan tentang rahmat? Rahmat ini adalah sesuatu, istilahnya kasih sayang Allah beri kepada seseorang, yang mana saya ambil ginilah cerita ni gini je. Kita ambil penceritaan baru boleh kita faham. Satu hari, setiap hari, langit, bumi, laut. Langit, bumi, langit, gunung, laut. Setiap hari akan beritahu pada Allah, wahai Allah, ni hamba engkau ni, dia dapat dah ikan, tapi dia tak pernah bersyukur, ya Allah, boleh tak aku nak azab dia?
Selayaknya azab ke tak? Selayaknya. Sebab orang yang tak syukur pada Allah, ia adalah kufur. Maknanya dia akan jadi mengkufuri nikmat. Bumi, gunung beritahu, ya Allah, si fulan dapatkan rezeki daripada engkau ni, daripada gunung, tapi dia tak bersyukur. Boleh tak aku izinkan aku untuk hempap dia? Langit bagi tahu, ya Allah, ni si fulan dapat rezeki tak pernah syukur. Akhirnya dalam semua tadi itu, maka Allah kata apa? Engkau tak menciptakan manusia. Maknanya kata Allah, biarkan aku yang cipta manusia dan aku tahu apa yang terbaik. Itu nilai rahmat. Jadi kalau contoh hari ini, orang yang boleh beri keampunan, itu rahmat. Orang tu kutuk kita, hambali hitam. Contoh gitu kan. Hari-hari hambali hitam. Kita ni nak kata sifatnya apa? Kita nak bagi tahu ni, tak apalah aku ampunkan. Itulah sifat rahmat. Yang sifat rahmat itu Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Nak katanya apa? Itu rahmat. Maknanya memberikan ihsan yang luar biasa kepada hamba-Nya adalah Allah Azza wa Jalla. Baik. Kalau begitu, apa ayat hadis yang lain Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, inna minal anbiya rahmah. Setiap para nabi itu Allah utuskan rahmat. Rahmat daripada mana ni, Jah? Daripada Ainur Rahmah, kata Nabi. Iaitu Ainur Rahmah tu siapa? Rasulullah SAW. Dan Ainur Rahmah tu dapat daripada siapa? Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai sifat rahmahnya. Jadi dalam keadaan seluruhnya, macam mana kita nak tahu yang kita ni dapat rahmat ke tak? Macam mana kita kurang dapat rahmat ke tak? Melalui hadis yang lain. Kalau Allah berikan kita jalan kebaikan selalu, itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Orang masuk syurga memang bukan sebab amal, sebab rahmat Allah. Tapi rahmat Allah akan datang ketika mana orang melakukan amal kebaikan. Jadi nak katanya, mudah-mudahan setiap kita punya jalan ni, kalau asyik buat maksiat, naudzubillah. Maksudnya asyik jalan yang asyik pergi konsert, asyik pergi pocong-pocong. Contoh. Asyik pergi joget, asyik pergi ada gitu. Pergi majlis ilmu sesekali. Contoh, faham tak? Maka itu kita kena hati-hati kerana takut di situ jauhnya rahmat Allah daripada kita. Boleh, Jah? Alhamdulillah. Adakah syafaat itu hanya diberikan pada hari akhirat sahaja? Tak, ada syafaat dunia, ada syafaat akhirat. Okay, tapi khusus untuk syafaat akhirat adalah syurga ataupun neraka, ketentuannya. Ada orang yang berdosa datang pada Allah tapi dapatnya rahmat Allah, dapat syafaat, maka dapat syurga. Itu yang perkara luar akal kita yang kita mampu untuk apa, kita tak boleh fikirlah macam mana rahmatnya Allah pada hari kiamat. Itu mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang dapatkan rahmat, insya-Allah. Ada lain soalan? Sama. Alright, kalau tak ada, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang baik itu datang daripada Allah, apa yang kekurangan itu datang daripada kekurangan dan kesilapan dan juga kelemahan saya sebagai hamba kepada Allah. Kita berdoa mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita, Allah lapangkan urusan dunia akhirat kita, Allah fahamkan kita dengan ilmu agama. Allah akan jadikan kita asbab dengan perkumpulan majlis ilmu. Allah hadirkan kita juga dalam majlis ilmu yang berada di kalangan para anbiya, para masyayikh, para ulama, para awliya, para salihin ketika ada pada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma alimna ma yanfa'una وانفعنا ما علمتنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Terima kasih banyak. Mohon maaf salah silap. Terima kasih Dr. Adibah ingatkan saya semalam. Saya dah lupa sebenarnya. Dia sebab ada keluarga Pulau Pinang saya datang, jadi ingatan pergi kuliah majlis ilmu tu dah lupa. Jadi pergi keluarga je. Semalam baru balik, tapi semalam doktor bagi pada saya mesej. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ni. Aku qauli hadza wa sallallahu alaihi wa kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.